Okay guys, so sekarang ni kita tengah tengok chart USD JPY. Okay, so sekarang market tengah bergerak. Kita nak tengok dekat mana kita boleh masuk. Nampak dah keluar batang merah besar tu kan. Okay guys, saya rasa dia dah mula turun. Saya boleh put my position sekarang. Okay, dah masuk sell. Okay, go. Cantik. Okay guys, tak apa, retracement sikit tak apa, no problem. Okay, nampak tak? Sebab kita tak cut loss. Kalau cut loss habis profit kita. Yes. Hijau sikit, jangan risau. Okay, so nampak dia dah mula turun dengan cantik tu. Okay, it's okay, cantik. Okay, dia tengah turun. Assalamualaikum, salam marubozu. Apa khabar semua traders dan bakal traders? Aku doakan korang profit setiap hari insyaAllah. Okay, so of course tadi tu bukan video aku yang betul. Okay, itu contoh. Okay, jadi aku nak cakap something very important nak mengelakkan jadi macam tu. Ialah korang perlu ada suatu benda yang kita panggil dia trading plan. Bila korang belajar tentang trading, tak kisah trade apa sekalipun, okay, you nak trade saham ke, you nak trade forex ke, komoditi ke, up to korang lah nak trade apa sekalipun, you akan tengok banyak video YouTube, you akan baca banyak buku tentang trading, you akan pergi kelas banyak tentang trading, dan apa yang you dapat adalah dia punya teknik, orang ni punya teknik, orang ni punya teknik, orang ni punya teknik. Okay, tak ada mana satu teknik pun yang paling power dalam dunia. There's no such thing. Tak ada. Okay, tak ada satu pun teknik yang power gila, bapak gila. Okay, so apa yang you belajar sebenarnya dekat dalam kelas-kelas tu adalah tools, adalah cara penggunaan benda trading tu. Okay, kalau orang ni ajar trend line, you garis trend line. Kalau orang ni ajar garis support resistance, you ajar support resistance. You belajar chart pattern, you belajar chart pattern. Paling penting sekali adalah macam mana korang boleh ambil setiap benda you belajar ni, you plug in, korang cucuk dekat dalam korang punya trading plan. Itu yang paling penting sekali. Trading plan ni lah untuk korang nak bermula trade secara profesional, you mesti develop satu trading plan. Okay, orang dah lama trading mungkin dia tak tulis, tapi aku nak sangat-sangat korang, kalau you betul nak serius dalam trading ni, pada waktu awal you bermula nak belajar ni, tolong tulis apa trading plan korang. Sebelum you start trade, you tulis apa you nak buat. Selepas you keluar trade, tulis apa yang you dah buat dan macam mana korang boleh improve. Okay, so jom I nak cakap tentang trading plan sikit. Okay, so bila kita cakap tentang trading plan, so maksudnya you mesti kena ada sesuatu planning. Paling mudah sekali nak buat trading plan, korang kena pastikan ada 3 benda paling basic sekali. Nombor 1, korang mesti kena ada entry point. Kat mana korang nak entry. Nombor 2, dekat mana korang punya stop loss point. Di manakah korang akan keluar kalau trade tu tak pergi kepada apa yang korang nak. Nombor 3, barulah you akan decide you punya take profit point. Ini adalah basic trading plan yang korang boleh generate. Dekat mana you nak masuk, dekat mana you nak keluar kalau tak betul, dan dekat mana korang nak keluar kalau korang betul. Banyak orang bila dia trading, dia akan start dalam emotional roller coaster. Roller coaster macam ni, you naik roller coaster, kan? Lepas tu you bawa ikut je lah mana roller coaster tu bawa. So kita as a trader, kita tak nak terperangkap dalam emosi kita yang terumbang-ambing. Okay. So korang tahu kan, hati kita ni ibarat macam air yang mendidih-didih. Okay, maksudnya dia tak menentukan. Kadang rasa okey, kadang tak okey, kadang-kadang rasa confident, kadang-kadang tak rasa confident. Jadi bila you ada trading plan, korang akan make sure diri korang ni sentiasa objektif. Okay? Bukan ikut kepada emosi korang atau emosi kita ni yang macam tak sentiasa menentu. Macam mana nak macam mana nak tentukan diri kita ni sentiasa objektif? Okay, pasang aircon sekejap, panas pula. Okay, macam mana kita nak tentukan diri kita ni sentiasa objektif? Bila you buat trading plan, banyak trader tersilap. Okay, dia tersilap satu benda ialah dia tak buat plan A dan plan B. Dia hanya ikut plan A sahaja. Contoh, bila dia buat dia buat entry point,
dalam mind dia, dalam mindset dia, yes memang kadang-kadang dia letak stop loss, dia letak take profit, tapi dalam minda dia, dia mesti nak harga tu pergi dekat tempat yang dia nak pergi. Contoh, you dah buat satu garisan trend line, okay, entry korang kat sini, you nak short, bila harga tu jatuh, you nak dia pergi sampai bawah ni. So dalam mind you, okay, you nak tengok candlestick tu nak color merah, nak color merah, nak color merah, nak color merah. Okay, jadi bila nak color merah, color merah, color merah, lepas tu tiba-tiba jadi color hijau sikit, hijau-hijau, tiba-tiba dia tak ikut your way, dia terus libah ni atas jadi hijau lagi, kita dah jam, tak tahu apa nak buat. Itu yang membuatkan banyak trader dia akan tarik dia punya stop loss atas, daripada stop loss lama jadi MC terus. Bila you buat trading plan, you kena sediakan dalam kepala otak you, kalau jadi A, apa aku buat? Kalau jadi A, apa aku buat? Dalam trading, tak semestinya semua akan pergi A je. Tak mungkin. Jadi, make sure korang prepare korang punya mind. Kalau A jadi, apa you nak buat? Kalau B jadi, apa you nak buat? So, sekarang ni korang dah belajar tentang support dengan resistance, betul tak? Aku boleh ajar korang macam mana you nak develop trading plan semata-mata menggunakan support dengan resistance. Along the way, nanti dalam season kedua, season ketiga, you akan belajar banyak lagi cara nak entry. Cumanya, you kena start step by step. Nanti bila you dah belajar macam-macam benda, tolong plug in dekat mana korang boleh masukkan nak improve trading plan korang, improve trading plan korang. So bila kita buat trading plan, you dah ada 3 benda ni, betul? So macam mana nak decide dekat mana 3 benda ni? Korang first step, korang kena buat analysis. Apa-apa pun korang kena bermula pada analysis. Bila kita start cakap bermula pada analisis, market hanya boleh pergi 3 arah. Okay, dia boleh pergi atas, dia boleh pergi bawah, dia boleh pergi ke kanan. Okay, kanan tu wajib lah kan. So, dia ada uptrend, dia ada downtrend dan dia ada sideways market. Jadi, dalam 3 situasi ni, korang kena tahu korang nak buat apa. Contoh, let's say trend, dia tengah uptrend. Bila trend tengah uptrend, dekat mana korang punya entry point? This is nombor 1 korang punya decide, which is dekat mana you nak entry. Bila tengah uptrend, of course entry you mesti kena target dekat support. Kalau you tak jumpa support, tolong jangan masuk. Sebab apa? Support adalah tempat dia sokong harga daripada dia tak boleh jatuh bawah lagi. Kalau korang entry dekat tengah-tengah, korang entry dekat atas, of course lah harga boleh jatuh bawah. Faham tak? So, bila you entry dekat support ni harga yang paling bawah sekali. Siapa yang tak tahu tentang support dan resistance, tolong tengok video aku yang sebelum ni. Okay, link ada dekat bawah. So, kalau you tak ada support, you entry kat tengah-tengah, you entry kat atas sikit ke, you nampak batang hijau you masuk ke, memang confirm masalah. Sebab apa? Sebab support ni menentukan harga korang tak jatuh ke bawah. Dan bila korang beli, korang nak make sure harga cucuk lagi ke atas. So, first, you kena make sure korang kena entry dekat support. Nombor 2, korang punya stop loss, ataupun singkatan dia kita tulis SL. So SL kat mana you nak kena letak? Korang kena letak dekat support 2, ataupun kita panggil dia S2. Korang kena letak dekat support yang kedua. Sebab apa logiknya kena letak dekat support yang kedua? Bila kita buy, kita sentiasa nak harga naik ke atas. Dan korang kena ingat balik, apakah tugas support? Tugas support adalah untuk memastikan, ambil kau bahasa kamus. Okey, tugas support adalah untuk dia nak make sure harga tu tak boleh jatuh bawah. Bila harga sampai ke support, dia akan ada probability yang dia akan dia akan naik ke atas. Harga jatuh support, dia akan naik ke atas. Jadi bila kita cakap kita punya SL ataupun stop loss dekat support nombor 2, katakanlah korang punya entry dekat support pertama, dia try sekali, dia naik sikit, tiba-tiba boom, dia jatuh bawah. Dia tembus. Dekat bawah ni lah ada korang punya second defense, which is korang punya support nombor 2. Bila dia touch support nombor 2, dia akan ada probability untuk dia zoom ni kata ni. Korang jangan pula letak support 2 tak pusing, korang nak tarik stop loss ke bawah, tarik stop loss ke bawah. Cara yang betul nak letak stop loss ni, jangan fikir macam mana aku nak mengelakkan daripada loss. Bukan. You kena fikir mindset korang adalah, okey, apa yang menyebabkan trading ni tak boleh jadi dah? Apa yang menyebabkan setup ni tak boleh jadi, tak boleh jalan? So dekat situlah you kena letak you punya stop loss. Maksudnya kalau harga dah tembus harga tu dekat korang punya support yang kedua tu, maksudnya dia memang tak ada chance dah untuk dia nak putar balik naik atas. Alright. So next, nombor 3 yang you kena decide adalah korang punya take profit, ataupun kita letak sebagai TP.
So, secara logiknya kalau korang entry dekat support, korang kena exit ataupun take profit dekat resistance. Okay, korang kena entry dekat resistance. So, kadang-kadang kalau siapa yang subscribe Signal, okay, kalau untuk siapa yang tak tahu, kita ada buat apps, kita bagi Signal. Jadi kalau korang nak tahu benda tu, ada link kat bawah. Kita akan letak beberapa TP. Sebab apa kita ada beberapa TP? Untuk kita yang macam nak save, okay, selalunya untuk kita yang nak save dekat resistance pertama, kita boleh take profit dah. Tapi kalau kita ada masa, you boleh tengok laptop, you boleh tengok phone you kan, you ada masa, you boleh monitor price action. Nanti I akan ceritakan apa benda tu price action. So price action ni dia akan menentukan sama ada harga dia boleh lonjak naik atas lagi ataupun dia boleh jatuh. Sampai dekat resistance, boom, dia jatuh. Jadi bila korang set take profit, jangan set ikut hati. Jangan tengok, oh aku nak profit $50, aku nak profit $100, aku nak profit $1000. Jangan tengok profit. Korang kena tengok dekat mana next resistance. Sebab dekat resistance tu lah ada chance yang harga akan kena, lepas tu dia boleh reverse ke bawah. Dan kalau korang take profit dekat resistance, okay, dia sampai ke resistance, dia turun bawah dan profit korang akan berkurang. Itu problem pertama. Kalau you tak set take profit dekat resistance, contoh resistance kat sini, you take profit dekat bawah ni, maksudnya bila dia sampai sini kan, you takut macam, oh dah banyak duit ni, $50-$60, ambil lah. Tiba-tiba bila korang take profit, dia boleh naik lagi, dia naik lagi. Lepas tu korang jam, aduh rugilah aku take profit awal. Sebab apa? Sebab korang tak marking resistance dengan betul. Jadi bila dia tembus tu, korang terlepas untuk nak maksimumkan korang punya profit. Okay, jelas tak setakat ni? So, 1, 2, 3 benda ni yang wajib korang set dalam mind korang every time korang entry. Tolong, okay, tolong aku kalau boleh, aku nak korang buat duit every week, every month. Okay, every day mungkin korang ada losses day, tak ada masalah. Okay, tapi tolong make sure every week or every month you ada profit. Okay guys, so jom aku nak tunjukkan korang dekat chart macam mana kita nak set take profit satu ataupun dekat mana entry dengan stop loss. Alright. Okay guys, so kat sini kita ada buka chart Netflix. Okay, Netflix yang korang selalu binge watch, tengok Prison Break lah, tengok apa Money Heist. Okay, siapa geng Money Heist ni, tolong komen kat bawah. Okay, best gila okay, cerita tu. Alright, so dekat sini ada chart Netflix. Ingat benda yang aku ajar ni korang boleh apply dekat apa benda sekalipun korang trade. Ingat, apa benda pun is trading plan. Jadi kalau korang tengok dekat Netflix ni macam biasa. Okay, so you nampak tak? Sekarang ni trend tengah buat apa? Trend tengah buat apa? Dia tengah sideways. Jadi bila sideways pun boleh main tak? Boleh main, tak ada masalah. Okay. Kenapa aku kata dia sideways? Sebab nampak tak? Dia tak ada buat higher high dan higher low. Nampak tak tu guys? Okay. Dia tak ada membuat apa-apa higher high dan higher low, dan ni adalah dia tengah buat sideways movement. Okay. Siapa yang tak tahu trend, tolong tengok video yang sebelum ni juga. Aku link dekat bawah tentang trend. Jadi bila kita tengok chart Netflix, macam mana, apa trading plan yang kita boleh buat dekat sideways. So dekat sideways market, yang aku suka main adalah, yang aku rasa senang lah sebenarnya nak buat duit dekat sideways market. Sebab apa? Dia akan pergi dekat level yang sama. Macam contoh sekarang ni harga ada dekat sini kan. Ini harga semasa dekat sini. You dah tahu dah, ini harga-harga dia, betul tak? Ni aku dah garis trend line kan. Nampak tak? Maksudnya apa? Dia akan bergerak dalam line yang sama sampai sebelum dia breakout lah. Okay, jadi kalau you tengok dekat bawah ni, okay, 1, 2, 3. You nampak tak? Dia ibarat macam satu line dekat sini. Jadi sini adalah garisan I punya garisan support. Okay, ni adalah I punya support 1. Maksudnya apa? Kalau I expect kalau harga dia jatuh sampai sini, dia akan reverse. Sebelum ni I dah bagi tahu kan, history repeat itself. Cuba tengok harga sebelum Netflix. Dia jatuh sampai dekat point harga ni. Okay, harga dia berapa? Tengok sampai ke harga $415. Boom, dia naik atas. Jatuh lagi sekali sampai dekat harga $415. Boom, dia naik lagi. Jatuh lagi sekali, jatuh sampai $415. Boom, dia boleh naik lagi. Okay, jadi apa I punya trading plan adalah, bila dia sampai next dekat harga $415, which is around sini. Okay, $415. So dekat sini lah, $415. Okay, so ni I punya entry lah, $415. Dekat $415 ni I akan letak I punya entry. Dekat sini I punya entry dekat sini. Alright, so ini adalah I punya support S1. Support S1 I akan jadi I punya entry price.
Okay, ni adalah S1, ni adalah I punya entry. So you dah ada you punya entry price. So dekat mana nak set stop loss? Jangan fikir profit dulu guys. Jangan fikir profit dulu. Fikir kalau dia go plan B, kalau dia buat benda B which is dapat benda A, apa yang korang nak kena buat? Korang kena cut loss. Kalau bila you dah set you punya stop loss, awal-awal ni tolong jangan sesekali ubah korang punya stop loss. Jangan ubah. Jangan ubah. Later on bila korang dah ada experience, you boleh tengok, you dah pakar price action, you boleh tahu dekat mana sebenarnya stop loss you kena adjust. Okay, tapi awal-awal ni tolong jangan adjust. Kalau you adjust, psikologi you dah out. I bagi tu awal-awal. So dekat sini adalah kita punya support yang pertama. Harga tengok harga lebih kurang sama 1, 2, 3. So ni adalah I punya support yang pertama, which is I expect harga sampai sini dan dia akan rebound di atas. So I akan buat profit. So dekat sini adalah entry untuk buy entry I. This is I punya buy entry. Jadi I akan tunggu harga sampai sini baru I akan beli, ataupun you boleh letak pending order, PO. Pending order ni I akan cerita dekat dalam season kedua. Okay, tapi it's very easy. Korang boleh tengok je dekat dalam platform korang, ada cari kat situ buy limit order. Jadi bila harga sampai dekat $419, dia akan beli sendiri. Next, I kena decide dekat mana I punya stop loss, which is kita kena cari apa dia. Okay, trading plan kita kena ada trading plan. Nombor 1, you mesti kena ada entry point. Nombor 2, korang kena ada SL point. Dan nombor 3, you mesti kena ada TP point. Dekat mana benda-benda ni? So nombor 2, you kena decide dekat mana you punya SL. SL adalah korang punya support yang kedua. So entry tadi kita buat dekat S1. SL korang kena letak dekat S2. TP point korang kena buat dekat R1. Right? So next, korang kena cari next support. Okay, cuba tengok dekat mana next support. Support ni macam mana nak tahu? Nak tahu dia buat macam ni. Contoh dia naik, okay, dia jatuh, boom, dia naik macam ni kan. Ni adalah support korang. Dia naik lagi, dia jatuh bawah, dia naik macam ni. Ni adalah support korang. Okay, ingat ni support, ni support. Every time dia buat bukit terbalik macam ni, support korang. Bukit terbalik, this is support korang. Okay guys, so cuba tengok dekat sini. Okay, so dekat sini nampak tak support dia kat mana? Dekat sini. Sini ada support sini ada support. Naik atas, sini pun ada support, betul? Jadi I punya support dekat mana? I punya support dekat sini. Oops, sorry. This is I punya next support. Dekat situ. Kenapa I tak ambil dekat bawah ni? Sebab dia terlalu jauh dan tak relevan untuk I ambil. Bila you punya stop loss tu terlalu besar, tak cukup nak cover korang punya profit, bagi I dah tak bagus dah. Okay. Jadi dekat sini I punya second lah. So this is I punya S2. Ni S2 which is kita punya stop loss. Next, so dia dah ada kan, this is korang punya entry price, this is korang punya stop loss punya price. Next, dekat mana korang punya take profit. So next, dekat mana korang punya take profit. Take profit korang mesti ada dekat next resistance. So nak check resistance macam mana? Macam ni dia naik, dia buat bukit, itulah you punya resistance. Contoh, boom. Okay, ni satu resistance. Dia naik sini, dia buat bukit macam ni. Okay, ni adalah resistance. Dia jatuh bawah, dia buat bukit. Okay, ni adalah resistance. Jadi kalau tengok dekat sini, resistance yang paling mantap, paling jelas dekat sini adalah dekat area sini. Okay, dekat area sini. Okay, macam nak tahu ni dia naik sampai dekat sini, boom, dia jatuh. So ini adalah kita punya R2. R2, R1. Ini adalah kita punya R1. Ini adalah R1, which is kita punya take profit.
Jadi bila harga bergerak, korang kena make sure you kena stick dengan you punya trading plan. Awal-awal ni you kena practice macam ni. You kena letak buy limit you kena letak dekat mana entry point, dekat mana stop loss, dekat mana take profit, dan you tengok macam mana pergerakan chart. Betul tak betul? You buat benda ni berkali-kali, berhari-hari sampai you dapat. I rasa nak tunjuk korang lagi satu contoh lah. I tunjuk korang lagi satu contoh. Okay, sekejap saya ni kena padam dulu. EP11 iPad. Jadi kita buka chart Microsoft pula. Microsoft start dekat Nasdaq. Oh, why not aku bagi korang lagi satu contoh. Kita buat contoh dekat Forex pula lah USD JPY. USD CAD lah. USD CAD. Alright, dekat USD CAD. This is 15 minit punya chart. Okay, so dekat sini apa yang korang boleh nampak? Okay, dia tengah buat satu pergerakan, dia tengah panjat tu. Right? Jadi, kat mana korang boleh short ataupun long, kita decide. Okay, cuba tengok dekat sini. You tengok daripada sini boleh nampak harga masih tengah jatuh. Okay, harga masih tengah jatuh kat situ. Okay, so sekarang bila korang dah buka chart, you kena decide sama ada you nak long, you nak short ataupun you nak stay away. Right? So korang buat korang punya trading plan. Cuba tengok pada chart USD CAD. Tengok dekat sini nampak tak dia dah buat satu penurunan. Zoom, boom. Ini dekat dalam time frame yang lebih besar. Kalau saya buka time frame 1 jam, you boleh nampak dia tengah cuba buat satu pergerakan downtrend. Nampak tak? Dia tengah buat downtrend. Downtrend macam mana? Dia turun, naik sikit, dia turun lagi. Jadi dekat sini nampak tak? Dia turun, naik sikit, turun banyak, naik sikit. Jadi kita expect dia akan teruskan perjalanan ke bawah dia lah. Sekejap Jadi kita expect dia akan turunkan, sambung perjalanan dia ke bawah. Jadi kita buka balik sampai 15 minit. Okay, cuba tengok dekat sini. Kat mana kita boleh masuk position short? Ingat, first kita buat kita trading plan dulu. Okay, dalam trading plan apa yang perlu ada? Okay, trading plan nombor 1 korang kena tahu korang punya entry. Nombor 2 korang punya stop loss. Dan nombor 3 korang punya TP. Ingat, trading plan. So jadi nombor 1 entry. Bila korang nampak tengah downtrend, maksudnya korang nak short betul. Bila you nak short, you kena pastikan korang masuk dekat mana? Resistance. Ingat, kalau nak short masuk dekat resistance, kalau nak long masuk dekat support. Okay, SL korang dekat R2, TP korang dekat support 1. Okay, jadi macam mana kita nak tentukan resistance? Ingat tak tadi macam nak tahu resistance? Bila harga buat bukit, ni resistance. Harga buat bukit, ini resistance. Harga buat bukit, ni resistance. Jelas Jadi cuba tengok kat sini. Ni dia jatuh, naik, turun bawah, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Bukit sikit, naik, turun bawah. Okay guys. So dekat sini sebenarnya dia dah sampai dekat satu resistance. You nampak tak dekat sini ada bukit ni? So dia masih belum tembus lagi harga ni. Nampak tak? Dia masih belum tembus lagi harga ni. Jadi dekat sini kita boleh markingkan sebagai R1 kita. Okay, ni dekat area bukit ni kan. You boleh ambil dekat level paling atas ni. Okay, nampak tak dia tak tembus lagi. Walaupun dia tembus macam ni, bila dia masuk balik maksudnya dia tak pernah tembus lagi. Ingat guys, kalau dia main-main cekadak-cekadak macam ni, dia naik dia turun bawah sikit, lepas tu naik keluar sikit, tu dia masuk balik. Maksudnya ini dia belum break up lagi. Kita kalau nak break up betul-betul pam macam tu. Kalau break up main-main macam ni, kita pun nak sepak dia. Kan? Kita tak nak break up main-main. Jadi apa you nak buat dekat sini, you tanda dekat sini. Nampak tak? I ambil satu shadow atas ni kan? Okay, nampak? Dia tak lepas. Okay, jadi sini adalah I punya resistance pertama.
Ni R1. R1 ni akan jadi kita punya apa? Yes, R1 adalah kita punya entry point. Next, kalau analisis I salah, okay, kalau analisis I salah, kita perlu ada kita punya stop loss, which is dekat R2. R2, ingat cari next bukit kat mana? Okay, cuba tengok kat sini Ni bukit, jatuh. Naik bukit, jatuh. Naik bukit, jatuh. Jadi stop loss yang sangat-sangat relevan adalah dekat mana? Dekat sini. Okay, stop loss adalah dekat sini. Ambil kat bukit yang next bukit ni. Okay, jadi ni adalah korang punya stop loss. Ni adalah you punya R2. Okay, this is R2, which is you punya SL point. Okay. Next, korang kena cari korang punya TP point. Dekat mana korang punya TP? Which is you mesti cari support. Macam nak tahu support? Macam biasa, ada bukit terbalik, ni support. Ada bukit terbalik, support. Bukit terbalik je, support. Jadi dekat sini jelas ni zoom. Okay, sini memang ada satu support. Dia naik. Okay, kat sini dia turun balik. Dia buat bukit bawah ni. Boom. Okay, sini satu support. Adam, ni tak ada. Ni bukan support ke? Okay. Dekat sini kita dah tak kira sebagai support. Sebab apa? Sebab support ni dia dah melebihi daripada support-support yang sebelum ni. Tapi ni belum lebih kan? Jadi ni valid sebagai support. Yang ni valid sebagai support. Yang ni valid tak sebagai support? Yes, valid sebagai support. Tapi tolonglah jangan take profit dekat sini. Sebab apa? Tak berbaloi. You risikokan banyak ni, tapi you profit banyak ni. Yang ni akan cover dalam risk to reward ratio. Next video I akan cover risk to reward ratio. Sangat-sangat penting. Okay, secara briefnya macam mana? Bila korang take profit, make sure korang punya TP point tu lebih besar daripada korang punya SL point. Jadi TP yang paling relevan untuk kita letak dekat sini adalah kat bawah ni lah, kat sini. Okay, ni adalah korang punya yang pertama. Okay, this is korang punya, ambil kat situ. So ni adalah kita punya S1. Okay, ni adalah S1, which is I punya TP point. Jadi bila harga bergerak, let's say contoh bila market dah buka kan, dia gerak, tiba-tiba dia boom, dia naik macam ni. Janganlah korang macam, takutnya. Jangan takut. Biar you dah ada you punya trading plan. You kena follow you punya trading plan. Dia naik lagi. Okay, biar. Tiba dia jatuh balik sini. Jatuh. Jangan lagi sikit TP awal lah. Jangan TP awal. Kalau boleh, ikut you punya trading plan. Ikut korang punya trading plan. Jadi apa maksud saya tadi bila saya sebut dekat korang, bila korang buat trading plan, pentingnya RRR ataupun kita panggil dia risk reward ratio. Maksudnya bila korang masuk tu, korang kena pastikan korang punya take profit ni lebih besar jarak dia daripada R2. Contoh kalau dekat sini you boleh ambil benda ni lah. Okay, you boleh tarik benda ni. Nampak tak? Tarik bawah, okay, merah tarik ke situ. Okay, so dekat sini nampak tak dia cakap risk to reward ratio sebanyak 1.8. Okay, maksudnya apa? Kalau I profit sebanyak 1.82 lebih daripada I punya stop loss. Yang cantiknya apa? Yang cantiknya ialah korang punya risk to reward ratio adalah 2. Maksudnya kalau korang loss $10, tapi kalau korang profit $20. Jadi kalau yang cantiknya maksudnya macam ni lah. Jadi 2 macam ni. 2 kali ganda. Okay, 2 kali ganda daripada korang punya stop loss. Ini yang sangat-sangat cantik. Okay guys, so ini je untuk video kali ni, which is korang punya trading plan. Korang kena develop trading plan. Dan sebenarnya ini adalah episod terakhir. Baru mula trade season pertama. Okay, aku buat benda tu dekat last pula. Right, so next untuk season kedua ada macam-macam benda lagi aku nak ajar dekat korang, macam-macam lebih advance. Makin season kita makin menua. Okay, makin banyak benda aku nak ajar kat korang. So make sure korang kena subscribe, tekan ikon yang loceng tu supaya nanti bila aku upload je video, you akan dapat notification dekat phone. Dan kalau nak komen apa-apa, tolong komen dekat bawah. InsyaAllah aku akan jawab dan baca setiap komen korang. Okay guys, so tu je. Terima kasih banyak untuk bersama aku kali ni. Dan kalau korang tengok benda ni masa tengah coronavirus, tengah ada pandemik sekarang ni, tengah lockdown, okay, tengah ada PKP ni kan. So aku doakan korang sentiasa selamat, sihat dan ingat apa-apa continue trading. Okay, so jumpa dalam next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.